Boleh. Baik. Cobaan. Dah pasang dah di luar. Cuma mic ni pusing dekat sikit tau. Cobaan. Satu dua. Baik. Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul rizam syai'ullahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi. Memang dia gelap. Kalau lampu tu dia buka dia gelap. Lampu tu kalau buka dia gelap. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya lebih masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, seterusnya Tuan Bilal, seterusnya pengurusi surau, bendahari, setiausaha di jawatan kuasa, muslimat ada? Muslimin saja. Muslimin dan Allah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ini. Kita sambung kuliah kita. Kat sini kuliah kita sebulan 2 kali. Surah apa nama ni? Surah Syakirin Surah Syakirin, Taman Sendayan Indah. Sendayan Indah. Indah semua indah-indah ke sini. Tak ada yang tak indah InsyaAllah. Baik. Jadi malam ni kita sambung kitab Hadis Kursi. Malam ni kita masuk bab yang kedua, kitab solat. Dah masuk bab solat dah. Yang bab iman itu dah habis, kita masuk bab solat. Muka surat 29, pensyariatan solat tajuknya. Pensyariatan solat. Baik, diriwayatkan daripada Malik bin Sa'sa'ah. Masya-Allah nama dia. Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhu.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriya bih. Hadis ni panjang tuan. Saya akan cuba lajukan sikitlah tadi ni. Bainama ana fil khatim wa rubbama qala fil hijri muttaji'an is atani atin faqadda faqala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa ma baina hazihi ila hazihi faqultu lijarud wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi qala min syughrati nahrihi ila syi'ratihi min syughrati nahrihi ila syi'ratihi wa sami'tuhu yaqulu min qassihi ila syi'ratihi fastakhraja qalbi thumma utitu bitashtin min zahabin mamlu'atin imana faghusila qalbi summa khusya summa uida summa utitu bidabbatin dunal bagli wa fawqal himar abiyat faqala lahu al-jarud wa huwa al-bura ya Aba Hamzah qala Anas na'am qala Anas na'am yada'u khutwahu inda aqsa tarfihi yada'u khutwahu inda aqsa tarfihi. Sampai situ dululah. Kita lihat terjemahan dulu. Hadis ini terima daripada Malik bin Sa'sa'ah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriya bihi. Nabi telah mencerita kepada mereka itu tentang malam dia diisrakan. An lailati usriya bih, pada malam Nabi diisrakan. Nabi cerita kepada para sahabat lah, yang termasuk yang dengar masa itu ialah Malik bin Sa'sa'ah. Apa kata Nabi? Bainama ana fil khatim. Tatkala aku berada di satu tempat bernama Khatim. Satu tempat bernama Khatim. Wa rubbama, dan boleh jadi qala berkata ia fil hijr. Kemungkinan besar Khatim ni maknanya hijr lah, hijr Ismail. Masa Khatim dia kemungkinan besar hijr Ismail. Muttajian, dalam keadaan Nabi itu dalam keadaan berbaring. Nabi dalam keadaan berbaring lah. Is atani atin, tiba-tiba datang padaku, oleh kata Nabi, atin, seseorang yang datang. Tiba-tiba datang oleh Nabi itu seseorang yang datang lah, satu makhluk yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Faqadda, maka lalu dia memegang Nabi SAW, dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Qala, berkata ia, wa sami'tuhu yaqul, dan aku dengarkannya berkata, fasyaqqa ma baina hazi ila hazihi, maka dia membelah barang di antara ini kepada ini. Maka dia membelah barang antara ini dengan ini. Ini mana? Fakutu, maka aku berkata, lil Jarud, kepada lelaki bernama Jarud, wa huwa ila jambi, dan ianya itulah hinggalah kepada lambungku lah. Ila jambi. Maksud Jambi ni bukan Jambi di Indonesia. Di Indonesia ada satu tempat namanya Jambi kan, di Indonesia. Ini Jambi mana di sisi aku lah, ataupun di sebelah aku. Okey. Dia kata, maka saya berkata kepada Jarud dalam keadaan beliau berada di sebelahku. Nampak? Wa huwa ila jambi. Maka aku berkata kepada seorang lelaki bernama Jarud, padahal Jarud itu berada di sebelahku. Kan? Apa yang dia kata? Ma ya'ni bih. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan tadi? Ma baina hazi ila hazihi, barang di antara ini dengan ini. Apa maksudnya? Kan? Jadi makhluk tadi datang, kan, tangkap Nabi, kemudian dia pegang Nabi dan membelah dada baginda Rasulullah SAW. Fasyaqqa ma baina hazi ila hazihi, kan dia kata? Dan dia membelah antara ini dengan ini. So, ini dengan ini itu daripada mana ke mana? Qala, berkata ia, min syu'rati nahrihi ila syi'ratihi, daripada lekuk di leher dia sehinggalah kepada
bulu ari-ari. Hinggalah kepada bulu ari-ari. Kan daripada sini tengkuk lekuk ini sampailah ke bawah. Sampailah ke bawah lah. Min syu'rati nahrihi ila syi'ratihi, dia kata. Kalau sidat, kalau lihat pada terjemahan, dia kata ia bermula daripada lekuk di leher di antara dua tulang selangka sehinggalah kepada bulu ari-ari. Bulu ari-ari tahu kan? Siapa tak tahu bulu ari-ari? Tak tahu bulu ari? Tanya Imam ah. Tak tahu bulu ari, tanya Imam ah. Imam tahulah. Kan? Baik. Bulu ari itu bulu kemaluan lah. Yang belah atas. Yang belah atas itu. Gitu. Min syu'rati rari ila syi'ratihi. Jadi maksud di antara ini ke ini itu maksudnya daripada lekuk belah leher sehinggalah kepada bulu ari-ari. Wa sami'tu, dan aku dengarkannya yaqul, berkata ia, min qassihi ila syi'ratihi. Daripada atas dada sehinggalah kepada bulu ari-ari. Jadi ada yang menyatakan bahawa daripada Nabi pun ada kata kemungkinan besar daripada leher lekuk sehingga kepada bulu ari, dan kemungkinan juga daripada atas dada sehinggalah kepada syi'rati, kepada bulu ari-ari. Itulah tempatnya Nabi itu di sempadan atau tempat dibelah lah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastahraja qalbi, kemudian lalu dikeluarkan hatiku. Kemudian lalu dikeluarkan hati baginda Nabi SAW. Summa utitu bisyatin min zahabin, kemudian aku didatangkan dengan satu bekas daripada emas. Mamlu'atin imana, yang dipenuhi dengan iman. Tiba-tiba dibawa satu bekas kepada Nabi, macam satu mangkuk lah, mangkuk yang besar kan, bitastin. Bitastin ni satu bekas min zahabin daripada emas, mamlu'atin iman, yang dipenuhi dengan iman dalam bekas tadi. Paghusila qalbi, kemudian lalu dibasuhlah akan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa khusya, kemudian dipenuhi dengan iman tadi. Summa uida, kemudian ditaubkan semula lah. Uida ni mana ditaubkan semula. Ataupun diketaub macam dijahit boleh lah macam tu. Dijahit semula lah. Macam tu. Menggunakan teknologi malaikat lah. Teknologi malaikat. Dia je yang tahu macam mana kaedah cara yang sebenarnya. Wallahu alam kan, kita tak tahulah. Paghusila qalbi, maka dibasuh akan hati baginda Nabi SAW. Kemudian khusya, kemudian dipenuhkan dengan iman tadi. Summa uida, kemudian diulangi ataupun ditutuplah akan bekas tadi, hati tadi. Kemudian summa utitu bidabatin dunal ba'li, kemudian didatang kepada Nabi SAW dengan satu dabah. Dabah ni binatang. Dunal ba'li, kan dia lebih kecil daripada bagal. Wa fawqal himar, dan lebih besar daripada himar. Kecil sikit daripada bagal dan besar sikit daripada himar lah. Abyad, dia berwarna putih. Berwarna putih yang didatangkan tadi lah. Binatang tadi, apa nama binatang itu? Faqala lahu Jarud, kemudian berkatalah baginya oleh Jarud, lelaki bernama Jarud, huwa al-Burak, itulah namakan sebagai Burak. Itulah sebagai Burak. Burak ialah binatang yang boleh terbang lah dengan cepat dan pantas. Burak ni asal perkataan barkun. Barkun ni mana kilat lah. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampirlah kilat itu menyambarkan pandangan mata mereka. Jadi kilat, barkun ialah kilat lah. Jadi dia punya kelajuan tu seperti kilat laju. Itu sebab namanya Burak. Huwa Burak, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, adakah ianya Burak? Qala Anas, kemudian berkatalah Anas bin Malik yang ada bersama masa itu, na'am, ya, itulah namakan Burak. Yad'u khutwahu inda aqsa tarfihi, yang mana dia punya langkah itu kan sekelip mata kan. Sekelip mata lah dia boleh bergerak dengan begitu cepat dan juga begitu pantas. Okey.
Macam itulah lebih kuranglah tentang kata terjemahan yang di atas ni. Kemudian kita lihat yang bawah pula. Fahumilat alaihi. Fahumiltu alaihi pantalaka bi Jibril hatta atas sama dunya. Fastaftaha. Wa qila man hadza? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bih. Fa ni'mal baji'u ja'a. Fa fataha. Falamma khalastu fa iza fihi Adam. Faqala ya abuka Adam. Haza abuka Adam. Fasallim alaih. Fasallamtu alaih. Faradda salam. Summa qala marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Wa fi riwayatin lahu marhaban wa ahlan bi ibni ni'mal ibni anta. Kemudian fahumiltu alaihi, kemudian aku dinaikkan. Aku dinaikkan ke atas burak tadi. Fantalaka bi Jibril. Maka aku pun bergerak bersama aku dengan aku tu Jibril. Jadi Nabi pun bergerak bersama dengan Jibril, bersama dengan burak dia naik ke tadi, hatta atas sama dunia, sehinggalah sampai ada langit dunia lah. Langit pertama sehingga langit dunia. Ini tentang hadis ni dia terus ke langit dunia. Kalau ikut pada riwayat lain, sebenarnya banyak riwayat berkenaan dengan Isra' Mi'raj ni. Ni kisah Isra' Mi'raj lah. Ada menyatakan bahawa Nabi bergerak dulu kan daripada Makkahul Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Kan? Dan waktu pergerakan tu banyaklah macam-macam benda lah Nabi SAW jumpa. Jadi itu riwayat lain. Kalau ikut riwayat ini terus naik ke langit lah. Terus naik ke langit. Tapi bukan menafikan adanya Nabi bergerak daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa tu. Tetap benda tu berlaku. Kerana kalau ikut ayat Quran pun subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linurahu min ayatina innahu wasamil basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kan? Ayat yang pertama dalam surah Isra tu, di situ disebutkan perkataan asra. Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestin disebut ke situ. Tapi kalau ada hadis ni tak sebut. Ini riwayat lain lah. Macam tu. Ni terus kepada langit kedua, langit pertama. Seterusnya kemudian pastaftaha, kemudian dibuka akan pintu langit. Wakila, dan dikatakan baginya man haza, siapa ini? Penjaga langit lah, malaikat yang menjaga langit bertanyalah kepada yang datang itu. Yang datang itu Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril AS dan juga Burak. Maka malaikat yang menjaga langit pertama tadi berkata, man haza, siapa ini? Qala, berkatalah Jibril, berkatalah ia Jibril. Yang berkata itu Jibril lah. Jibril menjawab, akulah Jibril. Kila, kemudian dikatakan, wa man ma'aka, siapakah bersama dengan engkau? Qala, berkata ia Muhammadun, Muhammad. Yang bersama dengan itu ialah seorang lelaki Arab bernama Muhammad. Kila, kemudian dikatakan lagi, waqad ursila ilaihi, adakah dia telah diutuskan? Ini persoalan, adakah dia telah diutuskan? So maknanya persoalan dia telah diutuskan menunjukkan bahawa malaikat tu pun dah tahu dah akan kedatangan. Akan kedatangan Nabi Muhammad SAW itu. Ataupun dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW itu dia dah tahu dah. Cuma tarikh dia sebenar dia tak tahu, malaikat tadi. Okey. Jadi malaikat tadi pun berkata, waqad ursila ilaihi, adakah dia diutuskan? Qala, berkatalah Jibril, na'am, ya. Kila, dikatakan marhaban bi panimal maji'u ja'a. Marhaban, mana selamat datanglah. Selamat datang, kata malaikat itu. Panimal maji', sebaik-baik orang yang datang ialah sebaik-baik orang yang telah datang, itulah Nabi tadilah. Jadi itu, dari Nabi itu dia gelar sebagai panikmal maji' ja'a. Sebaik-baik orang pendatang telah datang. Mana orang yang kita tunggu-tunggu ni mana dah datanglah. Orang yang ditunggu-tunggu ni dah datang. Macam tu. Kemudian papataha, maka lalu dibukakan pintu langit. Falamma khalastu, maka tatkala
aku telah pun khalas, telah masuk ataupun melalui pintu tadi. Faiza fiha Adam, maka tiba-tiba aku nampak Nabi Adam alaihissalam. Tiba-tiba kata Nabi kata aku nampak Nabi Adam alaihissalam. Faqala, kemudian berkata ya malaikat, haza abuka Adam, inilah bapa engkau Adam. Dia kata, inilah bapa engkau Nabi Adam alaihissalam. Oleh itu fasallim alaihi, maka naklah kamu bagi salam pada dia. Bagi salam. Assalamualaikum ya Adam, kan? Ya, assalamualaikum ya Nabi Allah Adam. Fasallam tu alaihi, maka dia Nabi pun bagi salam lah. Kemudian Nabi Adam pun farada salam, maka Nabi Adam pun jawab salam. Jawab salam yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata lagi ya Nabi Adam, marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anak lelaki yang soleh. Selamat datang wahai anak lelaki yang soleh, wan nabi soleh, dan nabi yang soleh. Wa fi riwayatin lahu, dan sampai pada satu riwayat baginya, riwayat lain, marhaban wa ahlan bi ibni ni'ma ibni ni'mat ibnu anta. Selamat datang, marhaban wa ahlan sahlan wa sahlan. Selamat datang, ya, wahai anak lelakiku, kata Nabi Adam, ni'mal abdi, sebaik-baik anak lelakiku, anta, dia kata, sebaik-baik anak lelakiku engkau lah, kata Nabi Adam AS. Okey, jadi maknanya Nabi SAW itu digelar sebagai anak lelaki kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau ikut keturunannya dah jauh dah tu, nak katakan cucu cicit lah. Tapi Nabi Adam dia tak kata cucu cicit. Nabi Adam tak kata wah selamat datang cucuku, kan? Nabi Adam tak kata selamat datang cucuku ataupun cicitku. Tapi Nabi Adam kata engkau lah anak lelakiku. Tetap dikatakan sebagai anak lelaki kepada Nabi Adam AS, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu yang sampai situ lah. Baik, kemudian naik pada langit yang kedua pula. Ini langit pertama tadi dah selesai dah. Jumpa Nabi Adam AS, dan Nabi Adam menggelarkan Nabi itu dengan gelaran yang orang kata hebatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak yang soleh, kan? Wahai Nabi yang soleh, kan? Wahai anak lelaki yang soleh. Ni'mal ibnu anta, sebaik-baik anak lelaki ialah anta, engkaulah wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa sa'ada bi hatta atas sama'an saniyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang seterusnya bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, hatta atas sama'an saniyah, sehingga sampai pada langit yang kedua. Sampai langit yang kedua tadi lagi pertama. Faftataha, maka lalu diminta buka pintu. Pintu di mana langit ni pun ada pintu tu kan. Bukan rumah kita ada pintu. Langit pun ada pintu lah. Cuma kita tak nampak pintu langit. Kalau nampak pintu langit senang kan. Suluh kan, perhati pakai topong. Oh, mana pintu langit kan? Tak nampak tuan-tuan. Sampai mati pun tak nampak pintu langit. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu pun. Baik. Faftataha, maka lalu diminta buka pintu langit yang kedua. Kila, dikatakan orang, man haza, siapa ini? Mana kila maksudnya yang menjaga pintu langit yang kedua tu bertanya, man haza, siapa ini? Qala, berkatalah ia Jibril. Jibril jawab, akulah Jibril. Kila, kemudian dikatakan orang, ditanya lagi malaikat tadi, wa man ma'aka, siapa bersama dengan engkau ni? Dengan kau ni siapa ni? Aku tak kenal. Qala, berkata ia, Muhammadun, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih baginda Rasulullah, kasih kita. Kila, kemudian dikatakan lagi, waqad ursila ilahi, adakah dia telah diutuskan? Adakah dia telah diutuskan? So maknanya malaikat kedua pun tahu jugalah tentang kebangkitan Rasul akhir zaman. Nampak? Itu malaikat tu tanya tu, waqad ursila ilahi, adakah dia diutuskan? Qala, berkata ya, na'am, ya. Kila, dikatakan marhaban bihi fa ni'mal maji'a ja'a. Marhaban bihi, selamat datang. Sama juga ucapan tadi, selamat datang. Fa ni'mal maji, sebaik-baik pendatang ataupun orang datang, ja'a, telah datang dia.
Dia macam ucapan alu-aluan lah. Alu-aluan kepada baginda Nabi Sallam. Memang kena kedatangan Nabi ini memang dinanti-nantikan oleh malaikat tadi. Seterusnya tuan, fafataha, maka lalu dibukalah pintu langit. Pintu langit kedua dibuka. Falamma khalastu, maka tak kala aku telah melalui akan pintu langit tadi, iza Yahya wa Isa, tiba-tiba kelihatanlah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba nampaklah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, wa huma ibnata Khallah, dan kedua ni merupakan anak saudara. Dia kira macam anak saudara lah. Anak saudara. Di mana Nabi Yahya, Nabi Isa ni tuan-tuan, mereka ni saudara. Dia ada kaitan dengan saudara tu. Kenapa dikatakan sebagai kaitan saudara? Kerana ibu Nabi Yahya ni tuan, dia bernama Isa binti Yakuza. Ibu Nabi Yahya namanya Isa binti Yakuza, iaitu saudara kandung kepada Hannah, iaitu ibu Maryam. Maksudnya tuan, Nabi Zakaria dan Imran bin Matsan telah mengahwini dua orang saudara kandung, iaitu Nabi Zakaria berkahwin dengan Isa bin Yakuza, manakala Imran berkahwin dengan Hannah bin Yakuza. Hannah binti Yakuza. Jadi Nabi Zakaria berkahwin dengan Isa bin Yakuza, binti Yakuza, sedangkan Imran berkahwin dengan Hannah binti Yakuza. Imran ni isteri siapa? Maryam. Isteri Maryam, isteri apa? Isteri Imran ialah Siti Maryam. Siti Maryam tu ialah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ibu Nabi Isa ialah Maryam kan? Maryam tu suaminya itulah Imran. Imran ni kan dengan Nabi Zakaria dia ada kait-kait mengenalah macam tu, macam birah lah macam tu. Birah dia macam tu. Kemudian Isa melahirkan Nabi Yahya dan Hannah melahirkan Maryam. Oleh itu Isa iaitulah bapa saudara kepada Maryam, ibu saudara kepada Maryam, dan Hannah pula ibu saudara kepada Nabi Yahya. Atas sebab itu tuan-tuan, Nabi Yahya dan Nabi Isa mempunyai pertalian mengikut susur keturunan yang telah dinyatakan. Itu sebabnya Nabi itu dua-dua tu dia ada bersama masa tu. Itulah Nabi Yahya dan juga Nabi apa tuan-tuan? Nabi Isa alaihissalam. Qala berkata ia, hadza Yahya wa Isa. Kemudian malaikat tadi berkata, inilah dia Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Fasallim alaihima. Oleh itu naklah kamu wahai Muhammad bagi salam pada keduanya. Bagi salamlah. Assalamualaikum ya Isa. Assalamualaikum ya Yahya. Ucapan Nabi sallam lebih kuranglah. Diucapkan kepada Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Fasallam tu, maka aku berikan salam. Faradda, maka keduanya menjawab salamlah. Jawab salamlah. Waalaikumsalam ya Muhammad Rasulullah. Summa qala, kuna berkatalah keduanya, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi soleh. Itulah gelaran yang diberi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Masya-Allah. Faham kan? Okey, kemudian naik pada langit yang ketiga. Summa saida bi ila sama'is salisah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril, bersama dengan Borak tadi, kan, naik kepada ila sama'is salisah, ke langit ketiga pula. Naik pula ke langit ketiga. Faftataha, maka lalu diminta dibukakan pintu langit yang ketiga. Sama juga macam tadi juga. Kila dikatakan orang, man haza, siapa ini? Mana malaikat ni, khazin tu, malaikat yang jaga pintu langit ketiga, kata man haza, siapa ini? Qala berkata, ya Jibril, akulah Jibril. Kila dikatakan lagi, wa man ma'aka, siapa bersama dengan engkau? Qala Muhammad, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila dikatakan lagi, ditanya lagi, waqad ursila ilaihi, adakah dia telah diutuskan? Adakah dia telah dibangkitkan? Qala berkata, na'am, ya. Kila dikatakan lagi, marhaban bihi fa ni'mal maji'a aja'a. Selamat datang. Selamat datang, mereka kata, selamat datang ke langit yang ketiga, dan sebaik-baik orang yang datang itulah telah datang tadi.
Sebaik-baik yang mendatang, mana orang yang datang tadi telah pun datang. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafutiha, maka lalu dibukakan pintu langit yang ketiga. Falamma khalastu, maka tatkala aku telah sampai ataupun aku dah lalukan pintu tadi, iza Yusuf, tiba-tiba kelihatanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kelihatanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Masa tu Nabi dah kenal ke Nabi Yusuf? Nabi kenal ke? Sebenarnya tak kenal lagi. Sama juga Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Adam kan, Nabi Adam, Nabi Isa, Yahya tu. Adakah Nabi dah kenal Nabi itu masa tu sebelum diperkenalkan? Belum kenal lagi. Belum lagi dikenal. Dah dikenalkan barulah Nabi kenal. Oh, ini Nabi Adam. Oh, ini Nabi Yahya. Ini Nabi Isa. Oh, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Iza Yusuf, tiba-tiba, atau izan Yusuf, tiba-tiba Nabi Yusuf ada. Wa fi riwayatin lil Muslim ziyadatun wa iza qad huwa u'tiya syatrul hasan, syatrul husni. Dan sampai pada satu riwayat lain ada penambahan perkataan. Apa perkataan ditambah? Wa iza huwa qad u'tiya syatrul husni. Sungguh dia ni telah diberikan separuh daripada kecantikan. Sungguh dia telah diberikan separuh pada kecantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi Yusuf kan dikenalkan sebagai seorang Nabi yang cantik, yang lawa kan. Sehingga orang kata terjadi fitnah kepada Nabi Yusuf. Sehingga kan dia dibuang oleh saudara-saudaranya dalam perigi. Kemudian kata ibu angkat dia sendiri bernama Zulaikha pun tertarik dengan dia. Begitu juga ketika Zulaikha mengundang kata isteri-isteri pembesar Mesir masa itu kan, undang untuk makan buah dan sebagainya kan. Apa yang terjadi kepada kan perempuan-perempuan itu bila Nabi Yusuf lalu di depan mereka? Kan mereka terpegun. Sehingga mereka berkata ini bukan manusia. Ini kemungkinan ini malaikat, kata. Masya Allah, ini malaikat, ini bukan manusia. Kenapa? Kerana terpegun. Istilah kita terpegun lah. Terpegun kan, tercongang. Saya kata tercongang lah. Faham kan tercongang? Tercongang melihat kepada kecantikan. Kecantikan rupa paras Nabi Yusuf alaihissalam. Agak kalau Nabi Yusuf hidup zaman sekarang agak ramai yang tergila-gila kan. Mungkin ada yang mati. Tergila sampai mati kan, sebabkan oleh yalah macam artis ni yang lawa-lawa kan bila kalau perempuan bila terlawa cantik terpikat dengan artis ni sampai kan tak makan tak minum pada kerana gila dengan artis kan. Macam tu sanggup kan kalau artis macam K-pop ke artis Korea datang, tengoklah tu macam histeria tu kan. Perempuan-perempuan Malaysia ni macam histeria bila K-pop tu datang. Kerana minat sangatlah. Tak tahu apa benda yang minat, saya pun tak tahulah. Mungkin lawa ke, handsome ke, saya tak tahulah. Macam tu. Hati kita handsome juga. Kita pun handsome juga, tapi dia tak gila pun. Dia tak istirahat dengan kita. Imam pun handsome juga, tapi tak ada yang istirahat bila nampak imam. Tapi kalau artis daripada Korea datang, tengoklah ada histeria tu. Pakai tolong. Tak tahulah macam mana akhir zaman ni. Baik, kemudian berkata haza Yusuf, berkatalah malaikat tadi, inilah dia Yusuf alaihissalam, fasallim alaihi fasallamtu alaihi. Maka diminta kepada Nabi supaya bagi salam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian aku pun bagi salam pada Nabi Yusuf. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Yusuf. Maka Yusuf pun jawab, Assalamualaikum ya Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang macam itulah. Baik. Parada, kemudian dibalaslah salam tadi. Summa qala, kemudian berkata, ya marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi saleh. Ini gelaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Langit kedua, langit ketiga selesai. Langit kompak pula. Summa sa'ida bi hatta atas sama ar-rabiah. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Hatta atas sama sampai kepada langit keempat. Sama juga faftataha, maka lalu diminta dibuka pintu langit yang keempat.
Qila maka berkatalah penjaga langit, man haza, siapa ini? Siapa ini? Qala berkatalah ia malaikat Jibril, akulah Jibril alaihissalam. Qila kemudian berkata lagi penjaga langit itu, wa man maka bersama siapa dengan kau ni? Siapa bersama dengan kau ni? Qala berkata ia Muhammad, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila kemudian dikatakan lagi, waqad ursila ilaihi, qad ursila ilaihi, adakah dia dah diutuskan? Kemudian berkatalah ia, na'am ya. Qila dikatakan lagi, marhaban bihi fa ni'mal maji aja. Selamat datang, diucapkan pada dia sebaik-baik yang datang, pendatang itulah telah datanglah. Mana mengalu-alukan kedatangan bagi Nabi sallam dan juga malaikat Jibril alaihissalam. Fa futiha maka lalu dibukalah pintu langit yang keempat. Falamma khalastu ila Idris, maka tatkala aku telah lalu pintu langit yang keempat tadi, maka tiba-tiba nampaklah satu sosok tubuh, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nama apa? Nama dia adalah Nabi Idris alaihissalam. Qala berkata ya haza Idris, inilah Nabi Idris alaihissalam. Fasallim alaihi, maka bagilah salam pada Idris. Fasallam tu alaihi, aku pun bagi salam. Farada, kemudian aku dibalas salam tadi, jawab salam. Summa qala berkata ya marhaban bi ahli salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan yang soleh. Mana lebih kurang sama jugalah. Sama juga ucapan-ucapan yang sama juga. Yang diulang. Kemudian summa sa'ida bi hatta atas sama as-sami salisah. Kemudian aku naik lagi, kata Nabi, bersama dengan malaikat Jibril sampai daripada langit yang kelima. Sama al-khamisah lagi kelima. Faftataha, maka diminta dibuka pintu langit yang kelima. Qila, kemudian dikatakan oleh penjaga langit, man haza, siapa ini? Qala berkatalah Jibril. Qila, dikatakan lagi, wa man ma'aka, siapa sama dengan kau? Qala Muhammad, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian dikatakan lagi, waqad ursila ilai, adakah dia telah diutuskan? Qala berkata ya, na'am ya. Qila, kemudian dikatakan lagi, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Sama juga, ucapan lebih kurang sama juga seperti diulang-ulang. Falamma khalastu, maka tatkala aku telah sampai ataupun aku dah masuk pintu tadi, fa iza Harun, maka tiba-tiba kelihatanlah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam, saudara kepada Nabi Musa kan? Saudara kepada Nabi Musa alaihissalam itulah Nabi Harun alaihissalam. Qala berkata ya, orang malaikat tadi, haza Harun, inilah Nabi Harun. Fasalim alaihi, maka naklah kamu bagi salam pada dia. Fasalam tu alaihi, maka aku pun bagi salam. Farada'a, maka dibalas salam. Summa berkata ya marhaban bi ahli salih wan nabi salih. Sama juga. Kemudian pada langit yang ke-6, summa sa'ida bi hatta atas sama sadisah. Kemudian aku naik lagi sehingga sampai pada langit yang ke-6. Faftata, maka minta dibuka pintu langit. Qila, kemudian dikatakan man haza, siapa ini? Qala berkatalah Jibril, akulah Jibril alaihissalam. Qila, kemudian dikatakan lagi, man ma'aka, siapa bersama dengan kau? Qala berkata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian dikatakan lagi, waqad ursila ini, adakah dia dah utuskan? Qala berkata na'am. Qala berkata ya marhaban bi fa ni'mal maji aja. Sama juga ucapan yang sama yang diberikan. Falamma khalastu, maka tatkala aku telah sampai ataupun aku dah melalui pintu tadi, fa iza Musa, tiba-tiba Nabi Musa muncul. Nampak? Barulah jumpa Nabi Musa alaihissalam. Okey, langit ke berapa tuan-tuan? Langit ke-6 baru jumpa Nabi Musa alaihissalam. Okey. Kemudian qala berkata ya haza Musa, inilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ialah nama yang banyak disebut dalam Quran kan? Sampai Nabi Adam, Nabi Musa ialah Nabi yang banyak disebut namanya dalam Quran. Wa iz qala Musa, wa iz qala Musa, wa iz qala Muka kan? Banyak disebut dalam Quran. Baik. Seterusnya, fasalim alaih, maka bagi salam pada Nabi Musa. Fasalam tu alaih, aku pun bagi salam. Farada, kemudian dia jawab salam. Summa qala, aku nak berkata ia marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi soleh, ucapan dia beri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tajawaztu,
Baka. Maka tak kala aku melalui Nabi Musa alaihissalam, baka, tiba-tiba dia menangis. Ni lain sikit, dia pernah bahas sikit tak macam sebelum ni kan. Falamma tazawwaztu, maka tak kala aku melalui Nabi Musa tadi, baka. Tiba-tiba aku lihat dia menangis. Kila kemudian dikatakan baginya, ma yabkika, kenapa engkau menangis wahai Musa? Wahai Musa, kenapa engkau menangis? Qala, berkata ia, abki li'anna gulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksara mimman yadkhuluha min ummati. Apa jawapan yang dikata? Aku menangis ni anna gulam, kerana sesungguhnya hamba ataupun budak, budak bu'isa ba'di, yang dibangkitkan sesudahku, yadkhulul jannah, dia masuk syurga, min ummatihi, daripada umatnya, aksala, terlebih banyak, mimman yadkhuluha min ummati, daripada orang-orang yang masuk akannya daripada umatku. Nak cerita pada kita bahawa Nabi Musa sedih, kerana apa? Umat dia tak ramai masuk syurga, kan? Sedangkan umat Nabi Muhammad lagi ramai, sedangkan Nabi diutuskan kemudian. Nampak? Sedangkan Nabi Musa diutuskan dahulu sebelum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa ialah kaum Bani Israel lah. Tahu kan kaum Bani Israel? Umat Nabi Muhammad SAW ni bukan Bani Israel saja, semualah satu dunia lah. Nabi itu diutuskan untuk orang Arab. Untuk Nabi lahir kepada keturunan Arab, tetapi diutuskan linnasi kaffah, kepada manusia semuanya. Tak kira kau Arabi ke, ataupun bukan Arab ke, ataupun Cina ke, Melayu ke, Cina apa, India ke, apa dia kan, semualah. Iban ke, Kadazan ke, Murud ke, Dusun ke, apa kan, Indon ke, apa ke, Jepun ke, Thailand, Myanmar, Bangla kan, Bangla, semualah, semua diutuskan kepada mereka oleh baginda Rasulullah, akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya Nabi Musa disebut dalam ayat ini, dia kata, dia menangis, dia kata, abki li'anna gulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksara mimman yadkhulaha min ummati. Kerana sesungguhnya budak yang dibangkitkan sesudahku, masuk dia ke dalam syurga bersama dengan umatnya terlebih banyak daripada umat aku. Umat aku masuk syurga juga, tapi tak ramailah, sama tak seperti umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagialah tuan-tuan, kita dipilih sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya summa suidabi ila sama'is sabihah. Kemudian aku naik lagi sampailah pada langit yang ketujuh. Pastaftaha Jibril, maka lalu diminta supaya dibukakan pintu. Dibuka pintu langit yang ketujuh oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kila, kemudian berkatalah penjaga pintu langit yang ketujuh, man haza, siapa ini? Qala, berkatalah Jibril, ana Jibril, akulah Jibril. Kila, berkatalah, wa man maka, siapa dengan sama dengan kau? Qala, berkatalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama aku ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-Arabi, seorang nabi yang bangsa Arab. Kila, kemudian dikatakan orang, waqad bu'isa ilahi, adakah dia telah dibangkitkan, diutuskan? Ini ada perbezaan kalimat. Tadi dia kata waqad ursila, adakah dia telah diutuskan? Ini dia kata waqad bu'isa, adakah sungguh dia telah dibangkitkan? Perbezaan kalimat saja, tapi berkuah makna berkuah sama je, bu'isa dengan ursila. Seterusnya qala berkata ia, na'am, ya, dia telah dibangkitkan. Kemudian dia berkata marhaban bihi, panimal maji'u ja'a, sama jugalah ucapan yang sama. Falamma khalastu, maka apabila telah aku lalu ataupun masuk dalam pintu tadi, Faizan Ibrahim, maka tiba-tiba aku nampak Nabi Ibrahim alaihissalam pula. Baru jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, berkata ya, haza abuka. Kemudian berkata malaikat, haza abuka, inilah bapa engkau. Pasalim alaihi, maka naklah kamu bagi salam pada dia, kerana kita ni keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kepada Nabi Adam tadi pun abuka jugalah. Tapi abuka dah jauh lah bapa engkau. Inilah bapa engkau Adam. Kan? Tapi dah jauh lah macam tu. Tapi yang Ibrahim ni dekat sikit. Itu sebabnya Ibrahim ni dikatakan sama juga perkataan haza abuka, inilah bapa engkau. Fasalim alaih, maka naklah kamu bagi salam pada dia. Qala berkata ia, fasalam tu alaih, maka aku bagi salam. Faradda salam, maka dibalas salam. Jawab salam. Qala berkatalah ia siapa? Nabi Ibrahim, marhaban bi ibni Saleh wa Nabi Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, anakku yang soleh. Habis. Dah cukup dah tu, sampai langit ketujuh dah tu. Okey, lepas tu ke mana pula? Summa rufi'a ila yayya sidratin muntaha. Kemudian aku pun dibawa ke sidratin muntaha. Faizan nabikuha mislu kiladil hajar. Maka tiba-tiba aku dapati bahawa di situ terdapatnya macam buah. Buahnya seperti bekas air di Hajar, sebuah bandar di Yaman. Faizan nakibuha mislu kilali Hajar. Tiba-tiba aku nampak buahnya. Sidratul Muntaha ni dia macam seolah macam sebatang pokok lah. Pokok ada buah kan. Kalau ada buah tentu pokok lah. Jadi tiba-tiba aku sampai ke Sidratul Muntaha. Ada riwayat menyatakan bahawa ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak naik. Malaikat dia dah habis kat situ, sampai situ je. Jadi Nabi naik seorang-seorang lah sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi nampak buah Sidratul Muntaha itu seperti buah yang terdapat di negara Yaman. Dia kata apa situ? Buah apa? Di mana buahnya seperti bekas air. Bekas air di negara Yaman ataupun satu tempat bernama Hajar. Dan daunnya seperti telinga gajah. Wa izan waraqaha misla azanil fil. Daun dia pula seperti telinga gajah. Ini tentu seolah macam sebatang pokok lah. Pokok besar lah, pokok yang sangat besar. Kan? Sehingga buahnya seperti apa tu, bekas air. Bekas air ataupun timba buah dia tu. Dan dia punya daun tu seperti telinga gajah. Besarlah daunnya. Kan tuan-tuan tengok dalam alat cerita-cerita fantasi kan. Cerita-cerita barat fantasi tu kan. Kan tengoklah dia punya daun-daun tu kan. Besar-besar daun lebar-lebar daunnya. Qala berkata ya hazihi sidratul muntaha. Kemudian berkatalah ia, tak tahu siapa yang berkata, inilah dia Sidratul Muntaha. Inilah dia Sidratul Muntaha, tuan-tuan. Kemudian wa iza arba'atu anhar. Kemudian tiba-tiba kelihatanlah empat batang sungai. Tiba-tiba kelihatanlah 4 batang sungai. Nahrani batinani, nahrani zahirani. 2 sungai itu batin, 2 sungai lagi zahir. Kan 2 sungai batin, 2 sungai zahir. 2 sungai yang zahir. 2 sungai yang dalam syurga dan 2 sungai di luar syurga. Itu maksudnya naharani batinani, naharani zahirani. 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Mana 2 sungai berada di dalam syurga, 2 sungai di luar daripada syurga. Qultu, maka aku berkata, ma hazihi ya Jibril. Apakah ini ya Jibril? Kalau ikut pada riwayat ni, Jibril masih ada lagi. Kalau riwayat lainnya menyatakan bahawa Jibril hanya sampai langit ke-7 saja. Sampai langit ke-7 Jibril tak naik lagi lah. Macam tu. Kalau ikut pada riwayat ni, Jibril masih ada lah. Tu dia kata, wahai Jibril, hazani ya Jibril, mahaza Jibril. Qala berkata ia, amma batinani panahara fi jannah wa hamma bazirani panil wal furat. 2 sungai yang batin itu ialah sungai terdapat dalam syurga. Adapun 2 yang zahir itu ialah sungai terdapat di dunia, itulah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil dan juga sungai Furat. Sungai Nil di mana? Di Mesir. Furat?
Sungai Furat di Baghdad. Di Baghdad kan? Betul. Macam mana ni tuan pun confused kan. Okay. Sungai ini dan Sungai Furat lah. Okey, senang Furat je. Apa kemudian summa rufi'a ila Baitul Ma'mur. Kemudian baru Nabi dibawa pula ke Baitul Ma'mur pula. Naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Summa utitu bin ma bi ina'in min khamrin. Kemudian didatang kepada Nabi itu bejana daripada arak. Baru pula dibawa bejana pada arak. Kalau ikut pada riwayat lain, waktu kat dunia tadi Nabi daripada Isra pada Mekah ke Madinah ke Masjid Al-Aqsa itu ada juga Nabi dibagi air juga. Bekas air daripada arak dan juga susu. Sampai ke atas ni pun rupa ada lagi. Ada lagi dia bagi. Summa utitu bina'im min khamrin. Kemudian aku dibawa atau didatangkan dengan satu bejana daripada arak. Wa ina'im min labanin, dan satu bejana daripada susu. Wa ina'im min asalin, dan satu bejana daripada madu. Fa ahaztu laban, maka aku ambil yang susu. Maknanya Nabi dia bagi pilih lah. Walaupun dalam matah ini dia tak sebut pun Nabi suruh pilih. Tapi kalau ikut pada riwayat lain pula, Nabi disuruh pilih mana satu yang kau nak, dia kata. Sama ada yang arak ataupun yang susu ataupun yang madu. Maka Nabi fa'ahaztu laban, maka aku ambil yang susu. Faqala, berkata ia, hiya al-fitrah allati anta 'alaiha wa ummatika. Ini dah dikatakan sebagai fitrah. Kau telah memilih satu fitrah yang mana engkau atasnya dan juga umat engkau. Ini pilihan terbaiklah pada engkau. Daripada engkau pilih arak, daripada engkau pilih madu, jadi yang paling baik ialah susu lah. Susu lah yang terbaik. Madu baik tak? Madu baik kan? Bermadu baik juga. Imam Copet jawab kan. Imam Copet jawab kan, bermadu pun baik jugalah. Tapi bagi perempuan rasa macam tak baik dia tu. Perempuan dia susah sikit. Lelaki okey je. Baik. Al-fitrah allati anta 'alaiha wa ummatika. Jadi kalau kamu pilih susu, maknanya kamu telah memilih satu fitrah. Yang mana engkau atasnya dan juga umat engkau. Kalau umat kita ni yang paling baik ialah kembali pada fitrah lah. Fitrah. Kita kembali pada asal balik. Baik. Summa furidat alayya salawatil khamsina salatan kulli yawmin. Kemudian difardukan atasku sembahyang yang 50 salah salawatul khamsin, 50 tuan-tuan. Salatan kulli yawmin, setiap hari. Difardu kepada kita 50 kali tuan-tuan, sehari semalam. Larat kau nak buat? Memang memang tuan-tuan tak pergi kerja lah je. Kena sembahyang je. Setiap masa nak kena sembahyang kan? Setiap orang kata 5 minit ke? 5 minit kena sembahyang. 10 minit kena sembahyang lagi. Bila masa nak buat kerja tu? Bila masa nak berniaga kan? Tak ada masa nak berniaga kan? Nasi sembahyang je. Summa furidat alayya salawatan khamsina salatan kulli yawmin. Kemudian difardukan pada aku tadi 50 sembahyang sehari semalam. Faraja'tu, kemudian aku pun kembali. Mana kembali ke dunia balik lah. Dah dapat ijazah sembahyang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka turun bawah. Famaratu ala Musa, maka aku lalu di depan Nabi Musa alaihissalam. Musa pada langit ke berapa? Ke-6. Langit ke-7 siapa? Ibrahim tak tanya dia. Ibrahim okey, baik. Ibrahim okey lah. Sami'na wa ata'na Ibrahim. Aku dengar, aku taat. Tapi Musa ni dia tak. Aku dengar tapi aku tak taat, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Faqala bima umirta. Maka Nabi Musa pun kata kepada Muhammad, apa yang diperintah pada engkau? Qala umitu bi khamsina salatan kulli yawmin. Aku diperintahkan untuk mendirikan 50 rakaat, 50 kali sembahyang sehari semalam. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Li'anna ummataka lasta la tastati'u khamsina salatan kulli yawmin. Sesungguhnya umat engkau dia tak akan mampu, dia tu. Umat engkau tak akan mampu 50 kali sembahyang sehari semalam. Wa inni wallah, dan sesungguhnya aku demi Allah
qad jarrabtu nas qablaka, sungguh aku telah menguji akan manusia sebelum daripada engkau, wa'alajtu bi bani Israel, dan aku telah memperbaiki akan kehidupan Bani Israel, akan bersangatan memperbaiki. Mana Nabi Musa ini banyak membagikan kehidupan akhlak-akhlak, ya, akhlak-akhlak kelakuan orang-orang Bani Israel inilah, kan kaum dia umat Bani Israel. Jadi mana Nabi Musa dikata aku dah uji dah umat aku, dia kata aku dah uji dah, dan aku pun orang kata dah banyak dah memperbaiki kehidupan dan akhlak-akhlak umat aku, kaum Bani Israel. Tapi mereka tak mampu nak laksanakan. Macam tu. Tak mampu nak laksanakan. Farji' ila rabbika, oleh itu kembalilah kepada Tuhan kau, fas'alahu tahfif, mintalah padanya meringankan, li ummatika, kepada umat kau, mintalah ringankan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah naik malaikat jumpa Tuhan, dia kata mintalah, minta excuse lah, minta kurang lah, kata boleh tak kurang kan, itu. Kita ni kalau boleh kita semua nak kurang, tapi bab makan semua nak banyak. Kalau makan kan semua nak lebih kan, nak lauk lebih kan, ikan nak lebih kan, ayam nak lebih, tak, itik nak lebih, tak, semua nak lebih. Tapi bab solat semua nak kurang kan. Fasalu tahfif li ummatika, faraja'tu, maka aku pun kembali, fawada'a anni asyra, maka diberikan pada aku tu kurang 10, dikurangkan 10 kali. Faraja'tu ila Musa, maka aku lalu kepada Musa balik, turun balik jumpa Musa. Faqala mislahu, dan Musa pun berkata dengan seumpama macam tadi. Faraja'tu, maka aku lalu aku naik balik jumpa Allah Taala. Fawada'a anni asyra, kemudian dikurang pada aku 10. Faraja'tu ila Musa, dan aku kembali semula pada Musa. Faqala mislahu, dan dia berkata seumpama macam tadi juga. Faraja'tu, dan aku kembali lagi. Fawada'a anni asyra, dan dikurangkan daripada aku 10. Faraja'tu ila Musa, aku jumpa Musa balik. Faqala mislahu, dan Musa pun berkata macam tadi juga. Faraja'tu, dan aku kembali. Fa umirtu bi asyri salawatin kulla yaumin, dan aku diperintahkan dengan 10 sembahyang setiap hari. 10 sembahyang sehari. Faraja'tu, aku kembali lagi. Faqala mislu, kemudian Musa pun kata macam tadi juga, minta kurang. Faraja'tu, dan aku kembali. Wa umirtu bi khamsina salawatin kulla yaumin, dan aku akhirnya diperintahkan dengan 5 kali sembahyang setiap hari. Barulah jadi 5 lah. 5 tu pun ramai tak sembahyang kan. 5 tu pun ramai tak sembahyang. Apalagi kalau 50. 50 hulu hala buat kan. Hulu hala memang ramai tak sembahyang lah. Ini 5 pun melempah, bersepah, istilah kita bersepah tak solat. Baik, kemudian apa lagi? Faraja'tu ila Musa, dan aku kembali pada Musa. Faqala, maka berkatalah Musa, bima umirta, dengan apa engkau diperintahkan? Maka aku jawab, umirtu bi khamsi salawatin kulli yaumin, akhirnya aku diperintahkan untuk mendirikan sembahyang itu sebanyak 5 kali setiap hari dan setiap malam. Kemudian berkatalah, inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kulli yaumin, sesungguhnya umat kau tak akan mampu mendirikan 5 kali sembahyang sehari semalam. Musa kata umat kau tak akan mampu mendirikan 5 kali. Ni dah kurang 5 dah, tinggal 5 dah ni. Dah tinggal 5 dah. Jadi Musa kata pergi jumpa Allah Taala, minta kurang lagi. Kan Musa kata inna ummataka la tastati'u khamsina salawatin kulla yaumin, sesungguhnya umat kau dia tak akan mampu mendirikan 5 kali sembahyang sehari semalam. Wa inni qad jarrabtu nas qablaka, sungguhnya aku telah menguji akan umat yang sebelum daripada engkau. Wa ajaltu bi bani Israel, dan aku telah memperbaiki akan kehidupan Bani Israel, akan bersangatan memperbaiki. Maknanya Musa telah kata aku dah banyak memperbaiki akhlak-akhlak kaum Bani Israel ini. Farji' ila rabbika, maka pulanglah pula, pergilah jumpa Tuhan balik. Fasaluhul tafih li ummatika, mintalah kurang pada dia. Kalau boleh kurang lagi lah. Agak mungkin 3 kan.
2 ke 3 kan, ataupun mungkin sekali je semalam, sekali semalam. Sekali je semalam sembahyang. Okey? Apa jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata ia, sa'altu rabbi hatta istahyaitu. Aku telah minta kepada Tuhanku sehingga aku menjadi malu, dia kata. Aku dah minta dah banyak kali sebelum ni. So aku dah malu nak minta lagi. Malu lah, taubat lah muka kan. Muka dah taubat, takkan lagi minta lagi. Tahu tak? Walakinni arda wa usallim. Tetapi aku telah redha dan aku usallim, mana aku setujulah macam ni. Setujulah apa yang telah pun difadukan kepada diriku dan kepada umat aku, kata Nabi. Falamma jawastu nada munadin amdaitu faridati wa haffaftu min ibadi. Maka tak kala aku telah sampai ataupun aku telah melalui melintasi Nabi Musa AS, kemudian terdengar sesuatu yang menyeru, sesuatu yang telah menyeru. Apa seruannya? Aku telah menetapkan kefarduanku. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala firman, dia kata, aku telah menetapkan kefarduanku dan aku telah meringankannya daripada para hambaku. Dan aku telah meringankannya daripada para hambaku. Macam itulah. Amdaitu faridati wa haffaftu min ibadi. Maka tatkala Nabi Muhammad telah lalu pada Nabi Musa, maka tiba-tiba dengar satu suara lah. Suara. Kemungkinan besar Allah Ta'ala lah, kalau ikut pada terjemahan tu. Jadi apa Allah Ta'ala kata? Amdaitu faridati, aku telah menetapkan akan kefarduanku, wa hafatu, dan aku telah ringankan daripada kalangan hamba-hambaku. Jadi maknanya Nabi Muhammad Ta'ala telah meringankan daripada umat baginda Rasulullah SAW dalam 4 sembahyang tadi. Jadi orang yang dia tinggal tu 5 kali lah. 5 kali. Jadi walaupun 5 kali tu kan, itu pun ramai yang tak buat. Yang buat, alhamdulillah lah. Kan? Itu merupakan jaminan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, dia kata, barang siapa yang melakukan sembahyang kan fardu sehari semalam 5 kali itu, sesungguhnya dia telah berada di bawah jaminan aku, kata Allah. Dia dah berada dalam bawah jaminan Allah. Sesiapa yang tak nak solat, maka dia bukan di bawah jaminan aku, kata Allah. Akhirat besok mana tidak ada jaminan bagi dia lah. Kalau siapa solat, insya-Allah dia ada jaminan daripada Allah Ta'ala untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak solat tidak ada jaminan lah, kemungkinan besar dalam neraka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan neraka sakar. Ma salakakum fis sakar. Kan? Ma salakakum fis sakar. Malaikat tanya tu kepada penghuni neraka sakar, kenapa kamu masuk neraka sakar? Apa jawapan penghuni itu, tuan? Lam nakuna minal musallin. Kami bukan di kalangan orang yang sembahyang. Sebab kami tak nak sembahyang, maka kami pun masuk dalam neraka sakar, nama dia. Neraka sakar. Habis ya, tuan? Habis dah. Cukup lah tu. Ngam lah tu 1 jam. Ini belum baca terjemahan ni. Saya rasa tak perlu baca terjemahan sebab saya pun dah terjemahkan satu tu. Jadi tuan-tuan boleh bacalah terjemahan tu, lebih kurang sama juga apa cakap ni. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un wa ma. Banyak dia punya hadis tu, memang panjang lebar lah. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Perintah solat untuk bagi orang yang Nabi sebelum zaman Nabi Israel. Maksudnya perintah solat 50 kali dalam waktu sehari. Ini dia telah diperintahkan solat pada sebelum Nabi dilahirkan, sebelum zaman Nabi. Dari zaman Nabi Israel, zaman Bani Israel memang telah diutuskan solat itu dengan 50 kali sehari. Setakat ni tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat atau riwayat menyatakan bahawa difardhu kepada mereka itu 50 kali lah. Cuma ada nabi-nabi tertentu yang telah difardhukan solat. Tetapi contohnya zuhur saja nabi ini, ataupun asar saja nabi ini, maghrib saja nabi inilah. Itu dalam kitab lain, saya tak ingat ada satu kitab tu. Tak silap saya kitab Munyatul Musalli. Kita tengoklah kitab Munyatul Musalli.
Mana ada nabi-nabi tertentu yang telah difardulkan sembahyang, tapi tak ada sampai 40 kali, tak ada. 50 kali tak adalah. Cuma Nabi Musa kata, kalau riwayat lain, umat aku yang gagah-gagah pun tak boleh nak buat, apalagi umat kau yang kedil-kedil, umat kau yang lemah-lemah ni kan. Jadi dikenal tentang kepaduan 50 tu tak ada pula. Saya dengar setakat ni lah, tak ada. Kemungkinan kalau ada pun orang kata tak adalah sampai 50. Macam tu. Maklumlah kan. Suasana masa tu tak sama macam zaman sekarang ni. Kaum Islam zaman sekarang ni dia punya iman ni kuat-kuat, mantap-mantap. Kalau Bani Israel dulu dia punya iman ni tak kuat, tak mantap. Banyak tak kuat, tak mantap. Mereka mudah terpengaruh. Terutama contoh ketika Samiri kan bila buat patung anak lembu tu, walaupun mereka sebelum tu dah Islam dah. Mereka dah Islam, kira Islam dah tu. Tiba-tiba bila Samiri buat patung, mereka ramai-ramai sembah patung balik. Ramai-ramai sembah patung. Jadi mana menunjukkan pada kita itu kekuatan iman mereka tu tak kuat, tak mantap lah. Mudah sangat terpengaruh jiwa mereka. Tak sama seperti umat baginda sallallahu ni kan, hal lain. Macam tu. Wallahu alam lah. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Cukup sekadar tu pengajian kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an lifatta ya alim. Lawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Syukran.